Bab permulaan azan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Umair bin Anas, dari umumatillahu min al-ansar, daripada makcik-makciknya dari kalangan Ansar. Qala ihtamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salah. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir ataupun susah hati kerana sembahyang, atau berfikir untuk sembahyang. Bagaimana dia nak kumpulkan orang untuknya? Faqila lahu, maka kata orang, insib rayatan atau ansib rayatan, naikkan bendera pada ketika masuk waktu sembahyang. Apabila mereka nampak bendera itu, adzana ba'duhum ba'dah, sebahagian mereka akan memberitahu kepada sebahagian yang lain. Falam yu'jibhu dhalik, tetapi Nabi SAW tidak berkenan kepada cara itu. Qala, perawi berkata, wa dzukira lahu al-qun'u, disebutkan kepada Nabi SAW al-qun'u, yakni asy-syabur ataupun syabbur. Ziyad berkata syabbur, orang Yahudi, yakni trompetnya. Falam yu'jibhu dhalik, tetapi Nabi SAW tidak berkenan juga. Wa qala huwa min amril yahud, Nabi SAW bersabda, itu cara Yahudi. Qala fadzukira lahu naqus, perawi berkata disebutkan kepada Nabi SAW naqus, ini macam ketuk. Faqala huwa min amrin nasara, Nabi SAW bersabda, itu cara orang Kristian. Abdullah bin Zaid pun pulang dalam keadaan susah hati ataupun berfikir untuk mereka, kerana Rasulullah SAW susah hati ataupun berfikir tentangnya. Maka ditunjukkan azan itu dalam tidurnya, yakni pada ketika tidurnya. Qala faqada ala Rasulillah, besok pagi dia pergi kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menceritakannya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya antara tidur dan jaga, tiba-tiba datang kepada saya seseorang, dia menunjukkan kepadaku al-adhan. Qala, perawi berkata, Umar bin Al-Khattab telah pun bermimpi sebelum itu lagi tetapi dia menyembunyikannya selama 20 hari. Qala thumma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, perawi berkata, kemudian beliau memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bersabda, berkata kepadanya, apa yang menghalang engkau memberitahu kepadaku? Faqala, dia menjawab, sabaqani Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, kerana itu saya malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai Bilal, qum, bangun, tengok apa yang Abdullah suruh engkau, yakni ajar engkau, kamu lakukanlah. Qala, perawi berkata, Bilal pun azanlah. Faqala Abu Bishr berkata, Abu Umair memberitahu saya bahawa orang-orang Ansar mengatakan bahawa Abdullah bin Zaid, kalaulah tidak kerana beliau pada hari tersebut sakit, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai muadzin. Babun kaifal adzan, bagaimana azan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid tadi juga. Beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang supaya dibuat nakus untuk dipukul
dengan maksud memanggil, menghimpunkan orang. Tawafa bi, ada orang datang kepadaku ketika aku sedang tidur. Orang itu ada seorang yang membawa nakus di tangannya. Saya berkata, wahai Abdullah, engkau nak jualkan nakus itu? Dia bertanya, apa engkau nak buat dengannya? Saya berkata, kami nak suruh orang dengannya kepada sembahyang. Orang itu berkata, tak mahukah engkau aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik lagi daripada ini? Faqultu lahu bala. Saya berkata, boleh. Qala, perawi berkata, sama dia kata, Abdullah kata, faqala, orang itu pun kata, taqul, engkau kata begini, Allahu Akbar hingga akhirlah, hingga akhir. Lepas tu dia kata sampai la ilaha illallah. Qala thumma ista'khara anni, kemudian dia pergi jauh sikit daripada aku. Dia mundur ke belakang, tidak jauh lah. Kemudian dia berkata, thumma taqul, kemudian engkau kata, engkau ucapkan begini apabila engkau iqamatkan untuk sembahyang. Mana iqamat tu begini, Allahu Akbar hingga akhir. Pagi besok saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberitahu kepada baginda apa yang telah saya lihat itu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah. Faqum ma'a Bilal, kamu bangkitlah, bangunlah dengan Bilal, ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat itu, apa yang kau bermimpi itu. Biar dia azan, biar dia laungkannya. Fa innahu anda sautan minka, kerana suaranya lebih tinggi dari suaramu. Saya pun bangun bersama Bilal, mulalah saya mengajarkan azan itu kepadanya, dan dia pun melaungkan azan dengan menyebutkan ucapan-ucapan itu. Qala, perawi berkata, fasami'a dzalika Umar. Umar pun mendengar. Baik itu, ketika dia berada di rumahnya sambil mengheret kainnya, selimutnya, dia berkata, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah bermimpi seperti saya telah melihat, seperti yang telah dilihatkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya, ataupun mithlama ra'a, sepertinya dia bermimpi, sepertinya dia tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, falillahil hamd, segala puji untuk Allah jua segala pujian. Abu Daud berkata, demikian riwayat Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abdullah bin Zaid. Di dalam riwayat Zuhri itu, Ibnu Ishaq menyebutkan dari Zuhri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara Ma'mar dan Yunus meriwayatkan dari Zuhri dalam hadisnya, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak diulangi. Dua perkataan itu tidak diulangi, mana tidak jadi pak lah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, dari ayahnya, ayah kepada Muhammad, yakni Abdul Malik, dari datuknya, yakni Abu Mahdzurah. Beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, yakni Abu Mahdzurah, tu kepada Muhammad bin Abdul Malik,
Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sunnah azan. Qala, perawi berkata, siapa dia perawi itu? Abu Mahdhurah lah. Famasaha muqaddama ra'si. Nabi SAW pun menyapu bahagian depan kepalaku. Qala, baginda mengajarkan, taqul, engkau kata Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya lah. Allahu Akbar, tarfa'u biha sautak, engkau angkat suara engkau. Kemudian engkau kata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau rendahkan suaramu menyebutkan perkataan tadi. Kemudian engkau angkat suaramu mengucapkan syahadah tadi. Berderah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu berderahlah. Kalau sembahyang subuh kau kata as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abi Mahdhurah lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis ini jugalah. Tetapi di dalamnya ada, dalam riwayat ni, dalam hadis ni ada as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula, begitu lafaznya, ataupun fil awal minas subh, dalam yang pertama daripada sembahyang subuh tu. Abu Daud berkata, hadis Musaddad lebih terang. Di dalamnya dia berkata, Abu Mahdhurah berkata, dia telah mengajar aku iqamah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Yang ini 2 kali. Abu Daud berkata, Abdul Razak mengatakan, idza aqamtas salah, kalau engkau iqamatkan, kalau engkau iqamat, engkau kata 2 kali, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kamu dengar dah? Qala, perawi berkata, yani as-sa'ib, Abu Mahdhurah tidak memotong, tidak menggunting nasiyatahu, yakni rambut di bahagian ubun-ubunnya, bahagian depan kepala dia, wala yafruquha, dan tidak membelah rambutnya itu, kerana Nabi SAW telah menyapu bahagian depan kepalanya itu. Seterusnya riwayat daripada Abi Mahdhurah lagi, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW mengajarnya azan 19 perkataan, iqamat 17 perkataan, azan dia sebut lagu tu lah. Sampai habis la ilaha illallah. Dan iqamat begini, dia pun sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali pula. Selepas tu dua kali. Kadza fi kitabihi fi hadits Abi Mahdhurah. Demikianlah dalam bukunya, buku perawi ini, yakni buku Hammam, buku Hammam. Buku perawi kepada hadis ini, iaitu Hammam, berhubung dengan hadis Abi Mahdhurah. Seterusnya riwayat daripada Abi Mahdhurah lagi, katanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku cara azan. Baginda sendiri mengajar aku. Baginda berkata, qul, kamu ucapkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Riwayat daripada Abi Mahdhurah lagi, dia kata, dia menyemana, dia kata Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku azan haraf demi haraf. Dia pun sebutlah betul. Wa qala wa kana yaqul, perawi berkata, yani Ibrahim bin Ismail, wa kana, yani Abu Mahdhurah selalu mengucapkan dalam sembahyang, dalam ni azan fajar,
as-salatu khairun minan naum. Riwayat daripada Abi Mahdhurah lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadanya azan. Baginda kata Allahu Akbar dan seterusnya. Thumma dzakara, kemudian perawi menyebutkan seperti azan hadis azan yang di dalam hadis Ibnu Jurayj dari Abdul Aziz bin Abdul Malik, dan sama dengan maknanya. Dalam hadis Malik bin Dinar, dia berkata, saya telah bertanya anak kepada Abi Mahdhurah, saya kata, ceritakan kepadaku. Saya mintalah, saya kata, ceritakan kepadaku tentang azan ayahmu yang diambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menyebutkan, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, qattu sahaja, yang ini 2 kali, tidak 4. Demikian juga hadis Ja'far bin Sulaiman dari anak Abi Mahdhurah, dari pakciknya, dari datuknya. Cuma dia berkata, thumma tarji', kemudian engkau kembali menyebutkan perkataan itu dengan mengangkat suaramu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. Ini bab permulaan azan. Azan ini dimulakan pada tahun yang pertama, pada tahun mula-mula lah hijrah di Madinah. Mengikut qaul yang rajih, mengikut jumhur ulama. Tapi ada juga yang mengatakan tahun yang kedua. Tak apalah. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahawa azan yang sudah ada dalam Mekah, Mekah tu ada dah azan, tidak ada satu pun yang sahih. Tidak ada satu pun yang sahih. Sahihnya di Madinah tadilah. Ada juga yang menyebutkan yakni azan itu dimulakan di Mekah ketika mana difardukan sembahyang, yakni lepas Mi'raj itulah. Yakni Jibril ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azan itu ketika difardukan sembahyang. Dalam setengah riwayat ini disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajarkan azan pada malam Isra, tetapi hak sebetulnya tidak ada satu pun yang sahih. Hadis-hadis ini tidak ada satu pun yang sahih. Ibnul Munzir, yakinlah dia Ibnul Munzir, seorang ulama besar dia ni, bahawa Nabi SAW bersemayang semasa di Mekah tu tanpa azan. Semenjak difardukan sembahyang itulah tanpa azan, hinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Seperti yang tersebut dalam hadis kemudian ni. Lepas tu perawi-perawi dia tu tak apalah, hadis yang pertama tu boleh kira adalah tetapi hak ni ada. Cuba kita perhati, kalau hak mana ada kitab hak anda pegang ni, serupa kitab Badlul Majhud, muka surat 4 tu. An Abi Umair bin Anas, An Abi Umair bin Anas bin Malik, anak kepada Anas bin Malik, Abu Umair, anak sulung Anas, namanya Abdullah. Kata Hakim. Zahabi kata dalam Mizan Zahabi, Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal kata, qala Ibn al-Qattan, lam tathbut adalatuhu, adalahnya, keadilannya tidak sabit, tidak terbukti keadilannya, bahawa dia ni seorang yang adil.
Ibnul Munzir mengatakan menghukum hadis dia ni sahih. Begitu juga Ibnu Hazam dan lain-lain. Itu bermakna tausik daripada tausik untuk dialah. Hafiz Ibnu Hajar menukilkan, dia kata Ibnu Sa'ad kata dia ni thiqah, qalil hadis. Ibnu Hibban kata thiqat. Ibnu Abdul Bar kata majhul, la yuhtaj bihi. Maknanya tidak diketahui dia, tidak boleh dibuat hujah. Itu satu. Yang kedua, an umumatil lahu minal ansar, tidak disebut namanya, tetapi bila disebut minal ansar, besar kemungkinan lah kira-kiranya mengikut kebanyakan ulama'nya, maknanya di kalangan sahabat. Kalau tak tahu nama pun tak apa, kalau tak tahu nama pun tak apa. Tetapi ada juga ulama mengatakan bahawa kalau kata minal ansar ni tidak semesti maknanya sahabat, boleh jadi daripada anak-anak dia, anak-anak sahabat, bermakna tabi'in. Kalau tabi'in tak sebut nama tu tak boleh, tak boleh, menyebabkan hadis itu tak kuat. Lepas tu cerita tak apalah. Nabi SAW duduk memikir bagaimana nak kumpul orang untuk sembahyang. Lalu adalah orang kata kepada dia, yang dia sahabat lah, kata buat gini-gini seperti yang kita baca tadi lah. Sungguhnya suruh kata akab daerah. Kalau akab daerah hak buta tak nampak lah. Maknanya tak itulah juga. Nabi SAW tak kenal. Lepas tu disebut qun, itu syabur trompet. Nabi SAW tak kenal. Lepas tu dia kata ni cara Yahudi. Disebutkan nakus. Nakus ni kalau kita ketuk lah, ketuk kayu besar, maknanya dipukul dengan kayu kecil, itu ketuk. Faqala, Nabi SAW kata itu cara orang Yahudi. Abdullah pun balik lah, dalam keadaan pusing lah dia, dalam keadaan mikir. Kerana Rasulullah SAW pun mikir juga, susah hati juga. Lepas tu dia pun mimpi, tak apalah, tak apalah saja. Cumanya kalau kita perhatikan di sini kan, Sayyidina Umar susuk 20 hari. Itu benarnya. Kalau dalam riwayat yang sahih dia tak ada benda-benda lagu tu. Berapa Sayyidina Umar susuk tu? 20 hari. Susuk tu buat apa? Boleh kau susuk-susuk lagu tu? Kalau dalam syarah ni dia kata fakatamahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyembunyikannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Lepas pada tu barulah dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia cerita ni setelah setelah Abdullah bin Zaid ni cerita kepada Nabi SAW tentang mimpi dia tu, tentang mimpi dia tu. Barulah dia ni cerita. Nabi SAW pun tanya dia, apa yang menegur, apa yang menghalangmu untuk memberitahu ke aku? Dia kata Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku. Telah mendahuluiku tu mendahului dari segi mana? Mendahului ikut dari segi mana? Dari segi mimpi dulu. Dak ni Abdullah malam tu mimpi, esok tu ayat selalu. Sayyidina Umar 20 hari sebelum pada tu. Mana dulu lagi kan? Apa makna Abdullah bin Zaid telah mendahului ikut? Kalau kita kata dia mendahului ikut dalam menceritakan kepadamu dari ke dia, dah tak ayat 20 hari nak dari mana ke dia? Kalau ayat dulu lagi 19 hari lebih dulu, 20 hari lebih dulu lah daripada Abdullah bin Zaid tu kalau dia ayat.
dia tak royak, jadi apa makna? Sebab itulah hadis-hadis ini kalau kita tengok ada perawi-perawi yang dipertikaikan, dia ada gitu benar. Ada benda orang kita kata Kelantan kata ada buah cening lah tu. Ada tepat hak cening orang kata. Hak tak berapa cuci molek. Nampak macam tak berapa molek tu Sayyidina Umar susu. Kalau dia kata selain Sayyidina Umar terlupa selama 20 hari, bila dia dengar abad tu baru dia teringat, itu boleh kira. Boleh kira. Itu makna riwayat ini tentu sekali tidak riwayat bil lafzi. Kalau lafaz begini. Sebab apa nampak macam tak molek tu Sayyidina Umar nak susu tu. Perkataan fakatamahu. Kalau dia kata fanasiyahu, benar sabar. Dalam setengah-setengah riwayat yang lain dia ada sebut Sayyidina Umar terlupa. Sayyidina Umar terlupa. Kalau kita kata terlupa pun, iyalah terlupa tu mungkin manusia boleh terlupa. 20 hari terlupa, benda penting lagu tu dia mimpi, dia boleh terlupa. Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar juga. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, nampaknya Nabi SAW ni baru tahu apabila sahabat ni royak ke dia. Sebelum pada tu Nabi SAW tak tahu. Seseorang yang baru dia tahu tentang azan ni, syariat azan ni, melalui sahabat lah, bukan melalui Nabi SAW sendiri. Yang ni tidak berdasarkan wahyu, hanya berdasarkan ijtihad. Adakah ia begitu? Kalau ia begitu berat juga. Tak sedap tu kedudukannya. Jawabnya tidak begitu. Nanti akan datang kita akan jumpa ni. Nabi SAW kata wahyu telah mendahuluimu. Kalau hak beri kepada Abdullah bin Zaid itu bukan wahyu. Wahyu ni kepada dia. Makna wahyu telah mendahuluimu, maknanya aku. Kalau dalam hadis ni dia cerita Sayyidina Umar ni 20 hari sebelum daripada Abdullah bin Zaid, Nabi sebelum pada tu lagi. Nabi sebelum pada tu lagi. Dah kalau Nabi mimpi dah sebelum pada tu, apa dia bicara pula? Kita kata apa yang bicara? Orang ni bagi pendapat ni, orang ni bagi pendapat ni, royak sajalah. Royak selalu. Apa makna? Ni di sini beberapa kemuskilan. Ya sebetulnya memang sebelum pada tu tak ada berlaku. Hak kata Sayyidina Umar susuk 20 hari tu pun tak ada. Sama mimpi malam tu lah, lepas pada bicara tu Nabi SAW pun diwahyukan malam tu juga. Abdullah bin Zaid pun mimpi malam tu juga. Sayyidina Umar pun mimpi malam tu juga. Sebab itulah dalam riwayat-riwayat ada disebutkan 7-8 orang sahabat mimpi. Bukan Abdullah bin Zaid seorang. Tapi dah ke dia dulu pergi cerita kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar pun pergi bunyi tu pergi. Mana dia mimpi lagu tu juga. Hal tu yang dia kata, dia telah mendahuluiku. Dia cerita Sayyidina Umar berasa lewatlah dia. Lewat juga ke mana-mana. Sepatutnya dah ke dia benda-benda yang baik. Tapi dah kepada Abdullah bin Zaid. Tetapi perawi ni jadi bercelaru sampai jadi lagu ni. Sayyidina Umar susuk 20 hari tu. Hak sebetulnya tak ada. Kita kena pakai riwayat yang lebih sahih. Hak lain kalau lagu tu jelas. Hak ada Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, ada tu. Dari segi cerita tu, bukan mimpi dulu. Tidak. Allah sama. Nabi SAW dapat wahyu pun malam yang sama. Jadi ini azan ini sabit, syariat azan ini berdasarkan wahyu yang disokong oleh banyak mimpi-mimpi sahabat, menandakan sebagai ini adalah suatu yang benar. Begitu. Lepas tu apa yang Imam Abu Daud mari hak ni? Dia mari hak ni, dia tidak mari lain seperti kita royak dah. Kaedah apa di kitab-kitab Sunan Sittah ni, setengah-setengah orang yang dia tidak faham, dia kata setiap mari tu sahih belaka lah, molek belaka lah. Tidak lagu tu. Tujuan pengarang-pengarang ni dia gini, setengah-setengah orang salah faham. Dia kata apa tak ada riwayat daripada orang ni, tak ada riwayat daripada orang ni. Sebenarnya ulama-ulama hadis ni hak masyhur-masyhur tu kan,
Imam Muslim. Berapa riwayat daripada Imam Bukhari? Tapi tu guru nombor 1 dia lah. Kalau dia saya benar. Tapi dia tak banyak riwayat dalam Muslim. Imam Bukhari tak banyak riwayat ambil daripada Imam Ahmad. Tu guru dia. Imam Ahmad banyak dalam musnad dia tu najilid. Tulisan halus najilid. Jarang ambil daripada Imam Syafi'i. Berapa hadis dia ambil daripada Imam Syafi'i? Ambil daripada orang lain. Imam Syafi'i kitab tu 7 jilid tu. Berapa yang ambil daripada Imam Malik? Tak banyak. Tak banyak. Dia ambil daripada orang lain. Begitulah seterusnya kalau kita perhati imam-imam ni, dia tak ambil daripada hak sahih sebab apa? Hak tu ilmu dia akan tersebar juga. Dia nampak dah. Ramai ada orang ambil daripada hak tu. Dan orang tak bahas dah tarik itu. Tarik itu akan terpelihara dah. Dia tu sebagai anak murid, dia terima untuk guru dia sudah madai dah, cukup dah. Tetapi dia ambil riwayat orang lain nak membanyakkan turut riwayat ini. Sanad, nak membanyakkan sanad. Nak menceritakan sanad ni ada macam-macam. Ada hak lebih, ada hak tinggi, ada hak rendah. Tu tujuannya nak cerita tu. Lepas tu dalam sanad tu adalah berbeza-beza. Lepas tu kita nak ambil apa? Ambil hak lebih sahih. Lepas tu hak kurang sahih ataupun hak dhaif ni kita kena sesuaikan. Leburkan hak ni biar sesuai dengan hak tu. Itu kaedahnya. Masyarakat ni banyak mana-mana pun keliru apabila tinggal kaedah. Leburkan hak ni biar masuk, biar sesuai dengan hak sahih. Jangan kita leburkan hak sahih ikut hak dhaif. Tak boleh lagu tu. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, kalau hadis ni sahih dah tu, dia bercanggah dengan Quran. Sahih dah ni, hak sahih dah bercanggah dengan Quran. Kita kena leburkan hadis sahih biar sesuai dengan Quran. Jangan Quran tu kita tundukkan kepada hadis, tak kena lagu tu. Tak boleh. Kadang-kadang jadi keliru gitu. Tinggal Quran ni utamakan hadis, tak kena lagu tu. Hadis duduk nombor 2. Lepas tu baru hak lain. Hadis tu pula hak dhaif tu kita kena sesuaikan dengan hak sahih. Cuma hak ni kita boleh tahulah perbezaan. Perbezaan tu kita boleh faham lah. Lagu ni lah apabila orang hak dhaif ni ada riwayat, apabila orang yang tidak sahih ni riwayat, dia adalah benda-benda lagu ni usul-usul hak mengelirukan, hak bercanggah satu sama lain. Apabila kita tahu kaedah orang yang dhaif, kalau dia riwayat bercanggah dengan hak lebih sahih, kita kena tinggal riwayat dia, pakai hak lebih sahih. Hak ni untuk iktibar sahaja. Untuk iktibar sahaja. Dan kita boleh faham orang yang dhaif ni kerana ingatan dia tidak molek ke macam-macam lah, dia boleh lari tu, lari. Ada pun hak kuat dia tidak lari, kita kena pakai hak tu. Apa lagi kalau nampak tidak baik pada sahabat-sahabat itu, seperti Sayyidina Umar, dia nak susuk pula dah. Apa nak susuknya? Tak pernah sabar tu. Dan dia bercanggah tu, saling bercanggah. Kalau Abdullah bin Zaid mendahuluiku, dah kalau dia ni mimpi 20 hari lebih dulu, apa mendahuluinya? Tidak mendahului lah, aku dulu lah. Sebab tu apa dia kata dia tidak royak ni? Sebab Abdullah bin Zaid mendahului. Mendahului ke mana? Mendahului dari segi royak. Dah bukan tak royak dulu. Kalau royak Abdullah bin Zaid baru mimpi malam tu, takkan Abdullah bin Zaid akan mendahului dia? Itu bercanggah. Itu cara orang tengok hadis. Baru kita jejak. Kalau tidak, tak faham. Laku mana ni? Lama-lama tak kena gaya. Hadis ni dia boleh jadi anti hadis. Dia boleh jadi anti hadis. Kalau tak kena gaya. Lagu tu masa bercanggah, jadi penipal lah. Saya malu. Jadi malu apa? Tu tak pernah sabar tu. Malu kat mana? Tak pernah sabar. Hak dalam riwayat yang sahihnya dia sebut Abdullah bin Zaid royak, lepas tu dia pun pergi royak, dia pun mimpi lagu tu. Tak ada royak pun malu-malu. Tak ada royak pun malu-malu. Malu tu apa? Nak royak benda betul malu. Nak royak dulu malu. Sekala tak ada orang lain, dah ke dia. Kalau orang lain tak berani pun dia berani. Royak. Takkan hak ni dia tak berani. Tak pernah sabar tu. Tidak sesuai dengan sifat Sayyidina Umar. Gitu cara kita nak tengok hadis. Tidak sesuai dengan sifat Sayyidina Umar. Sekala dia kata hak Nabi SAW tulis masa perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah banyak mengalah lah zahirnya, berdiplomasi dengan orang kafir. Sayyidina Umar kata, tidakkah engkau ni Rasulullah sebenar?
Wani dia kata, orang lain tak wani kata. Oh, betul Nabi kata. Ya. Tidakkah kita ni atas agama yang benar, mereka itu tak betul? Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Pas tidak kau kata kita akan pergi tawaf Baitullah. Betul aku kata. Tapi aku kata kau tahu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Itu sifat Sayyidina Umar tu kita nampak. Semua dia lagu tu. Tak ada kau orang, dah ke dia. Orang lain tak berani, semua duk jerit sahabat-sahabat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerah bini dia. Cerah bini-bini dia. Sayyidina Umar berani dia. Hak ni malu. Tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Sebab itu hadis ini tak boleh kita pakai dari segi isi dia. Isi. Sanad tu sebab kita sebut tadilah. Situ pun ada masalah dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Wahai Bilal, bangun," kata dia. "Tengok apa yang Abdullah suruh kau. Kamu buatlah." Qala fa adzana Bilal. Bilal pun azan. Abu Bishr berkata, "Fa akhbarani Abu Umair anna al-Ansar taz'umu." Orang Ansar mengatakan, kalaulah Abdullah pada hari itu tidak sakit, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan dia tu muazzin. Tapi buat dia sakit pada hari itu. Iyalah, kemudian boleh tentu juga kemudian tak akan sakit semua. Kita kata. Ini dia kata waktu hari itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal dia tu nak buat muazzin sungguh, lepas pada tu pun boleh. Seperti mana orang lain dia buat lepas pada tu. Apa tidak buat? Itu dia. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bin Tha'labah al-Ansari al-Khazraji, Abu Muhammad al-Madani. Dia ni syahid al-Aqabah wa Badran wal Mashahid, wa huwa alladhi uriya an-nida' lis-salati fi an-nawm. Imam Tirmizi kata dia ambil daripada Bukhari. Imam Bukhari kata tidak diketahui ada hadis dia ni selain daripada hadis azan ini. Selain daripada hadis azan ini. Tetapi mengikut penelitian ulama-ulama yang lain, ada lagi beberapa hadis yang lain selain daripada azan. Gitu. Ada pun cerita yang menyebutkan bahawa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ni dia duduk berkebun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula pergi ke Madinah tu. Jadi bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas pada tu dia minta doa dengan Tuhan, jangan biar Tuhan tariklah pandangan dia. Biar dia tak nampak lah, dia tak boleh tengok dah lain, biar ngesuk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita biar ngesuk tu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu tak tengok dah. Lepas tu dia pun akak mata ke langit, lepas tu buta, jadi buta. Riwayat itu tidak sahih, hanya ada dalam kitab cerita. Sebab apa? Kalau dia buta, macam mana nak pergi perang pula tu? Masuk perang Badar, masuk perang yang lain, macam mana nak pergi perang? Mana itu cerita saja. Sedaplah cerita. Lepas tu setengah ulama mengatakan mati syahid dalam perang Uhud. Setengah ulama kata tak, lepas pada tu ada lagi dia. Itu qaul dhaif. Ada lagi. Maknanya ikuti peperangan dia tentu tidak buta. Kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum tu yang buta tu jelas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dia pergi perang. Kalau dia ni buta, apa dia ni benar juga pergi perang. Itu benar. Jadi maknanya tidak betul lah cerita tu. Tidak betul cerita. Ana dulu pun duduk pahagi tu juga sebab baca kitab. Baca kitab apa dia Syekh Fakhruddin. Syekh Fakhruddin tu Syekhul Hadis lah di Diobannya.
Syekhul Hadis lah. Ana pun dah dengan dia. Dia sebut dalam kitab dia Idahul Bukhari. Kita pun ambil masa mengajar Bukhari dulu. Ana ada sebut. Ana tarik balik. Tak betul walaupun dia Syekhul Hadis. Walaupun dia tu Syekhul Hadis. Sebab itulah kadang-kadang cerita ni dia macam tu. Tidak. Waktu hanya cerita. Yang betulnya dia tidak buta. Dia tidak buta. Bapanya nak minta lagu tu? Kalau kita kan dia boleh tengok sama lah Nabi SAW. Tengok lagi perbuatan dia, boleh riwayat lagi hadis, tak pernah sabar. Kalau nak kira dari segi dirayah pun tak pernah sabar. Dalam Idahul Bukhari Syekh Fakhruddin ada sebut. Sebab tu kita kadang-kadang ialah gitulah. Apabila kita bersandar kepada satu orang, dia rebah-rebah pak kita. Sebab tu kita kena bersedia untuk berubah. Untuk berubah. Kalau tidak bersedia untuk berubah tak boleh lagu tu. Baiklah. Babun kaifal azan, bab bagaimana azan ini. Ini kaifiat disyariatkan azan di bagaimana. Imam Abu Daud tahu mari ni sini riwayat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Sebab riwayat dia tu masyhur. Riwayat dia masyhur tentang ban macam mana. Sini Abu Daud ni tak ada. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam lain-lain sebut dengan jelas. Lafaz azan dia tu sebut dengan jelas. Imam Abu Daud tak mari hak tu. Dia kira maklum dah. Tak payah mari. Cuma riwayat Abdullah bin Zaid mimpi gitu je. Apa ni? Orang tu tunjuk cara ban gitu je. Lepas tu hak dalam kaifiat azan ini dia awak marinya hadis. Ni kaifal azan. Dalam kaifiat azan ni bawa amari Abdullah bin Zaid. Dalam hak tadi bab tadi tak ada. Sekatu je. Badil azan. Sini bawa mari. Dia bawa mari pun tidak banyak. Lepas tu cumanya dia mari dari segi ta'liqat lah. Lepas pada tu mari hadis Abi Mahdzurah. Hak tu hak banyak. Tujuan dia hanya nak rakyat beza lah. Beza. Ni dia ajar di sini. Ni dalam bab yang kedua ni baru ajar. Bab yang pertama tadi tak ada. Kau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah. Ni akhir sekali dia pun ajar kepada Nabi SAW, suruh dia ajar kepada Bilal. Sebab Bilal tu lebih tinggi, lebih derah suara dia daripada engkau, dia kata. Sebab tu, bukan sebab dia sakit kau apa tak ada. Lepas pada tu dia kata Sayyidina Umar pun duduk di rumah dia. Bila dia dengar tu, tarik kain dia cepat-cepat. Dia pun kata, sini kita nampak kan, kita nampak bahawa tak ada hak malu ke apa tadi 20 hari ke apa, tak ada dalam riwayat. Tak ada dalam riwayat. Tak apalah. Ini riwayat Ibnu Ishaq. Riwayat Ibnu Ishaq. Kalau kita naknya mana? Lepas pada tu hujung hadis ni Abu Daud kata
Demikianlah riwayat Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abdullah bin Zaid. Hak tadi riwayat Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith At-Taimi dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Gitu. Hak ni Abu Daud kata riwayat Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abdullah bin Zaid. Mana tarik lain jatah. Tetapi daripada Zuhri ni Ibnu Ishaq pun ada juga riwayat. Tadi kan Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Hak Ibnu Ishaq riwayat daripada Zuhri. Dia Imam Abu Dawud sebut ni. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Cuba perhati tu. Lepas tu Abu Dawud kata Ma'mar dan Yunus anak murid Zuhri juga. Supaya Imam Malik juga anak murid Zuhri juga. Dia dalam riwayat dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak diulanginya Allahu Akbar itu. Mana tidak pak. Tetapi dua saja. Dua saja. Apa sebab Imam Abu Daud buat marih ni? Riwayat-riwayat yang banyak. Satu dia nak cerita khilaf tentang azan ini. Kalau mengikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, takbir tu mula-mula tu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu 4 kali. Hak ni riwayat Ibnu Ishaq. Hak riwayat hak tak ada Ibnu Ishaq pun lagu tu juga 4 kali. Tetapi Imam Abu Daud buat mari di belakang ni tujuan dia nak wayaknya Imam Malik tak pegang dengan hak tu, hak 4 tu. Kalau mengikut mazhab Maliknya takbir ni mula-mula tu 2 kali. Ban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Tidak 4 kali. Itu tujuan dia buat mari tu. Mengikut riwayat Ma'mar dan Yunus dari Zuhri ada sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Bukan 4 kali takbir. Itu sah. Perkara yang pertama perlu kita faham daripada hadis ni. Yang kedua, tujuan Imam Abu Daud buat mari hadis Abdullah bin Zaid ni dalam bab kaifiat azan ini, dia nak cerita tak ada tarjih. Dalam azan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang diajarkan kepada Bilal itu tak ada tarjih. Yang ini tarjih tadilah kita terjemah dah kan dalam hadis Abu Mahdzurah. Boleh dikatakan hadis-hadis Abu Mahdzurah tu ada belaka tarjih. Yakni kata qahar dulu. Selepas takbir 4 kali tu kata qahar dulu, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru berdengar. Tadi kan kita terjemah dah. Imam Abu Daud nak ayat beza tu. Orang yang pegang kata tak ada tarjih, seperti Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi yang sependapat dengan dia, dia kata kita kena utamakan hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih sebab dia yang mula-mula terima azan tu, dan Nabi SAW mengesahkan berdasarkan riwayatnya yang kita sebut tadi, bahawa Nabi SAW kata ada wahyu juga kepada dia. Hak wahyu tu hak lagu tu lah. Kalau hak wahyu tu lagu lain tentu dia tegur dah. Abdullah bin Zaid dulu ajar Bilal itu, tentu dia tegur. Ni dia tidak tegur, maknanya lagu tu tak ada tarjih. Lepas tu Bilal ni muazzin Nabi SAW yang tetap sebelum daripada Fatih Makkah, selepas daripada Fatih Makkah, mengikut riwayatnya disebutkan di zaman Sayyidina Abu Bakar tu ban lagi, walaupun setengah riwayat kata tak ban dah. Mana hak dia ban lagu mana lagu tu, yakni tak ada tarjih. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, dia mengutamakan hadis Abu Mahdzurah yang ada tarjih. Yang ni selain daripada hak 4 kali takbir tu, supaya tu, kecuali Imam Malik dia kata 2 kali. Orang lain hak 4 kali takbir. Lepas pada tu ada tarjih pula. Imam Malik dengan Imam Syafi'i serupa pula dari segi ada tarjih. Dia pegang dengan hadis Abi Mahdzurah. Gitu ceritanya.
Lepas pada tu dia soal lagi. Ni kita nak ayat kesimpulan dulu. Kesimpulan ada di dalam hadis. Dua hadis ni. Secara umumnya lah dua lah kita kata. Hadis Abi Mahdhurah, hadis Abdullah bin Zaid. Dua tu je lah. Tu situ beza. Lagi beza tentang qamat. Kalau qamat mengikut maliknya itar. Selesai. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wah, beza tu. Imam Abu Hanifah pula kata dua-dua pun. Dia ikut hadis Abu Mahdhurah tadi lah. Hadis Abi Mahdhurah. Hadis Abdullah bin Zaid tidak. Iaitu umira Bilal ay yashfa'al adhan wa yutira al-iqamah. Bilal diperintahkan supaya menduakan sebut azan dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Wa yutira al-iqamah, mengitarkan iqamah. Itarkan iqamah tu maknanya sebut sesa. Sebut sesa. Imam Syafi'i pegang hak tu, Imam Ahmad pegang hak tu. Imam Malik dia pegang dengan Abdullah bin Zaid tu juga. Maknanya ban tu dua-dua. Dua-dua tu takbir pun dua jugalah. Apa takbir pak je. Supaya dengan asyhadu an la ilaha illallah dia pegang gitu zahir. Hak lain dua-dua belaka. Kecuali hak akhir tu. Hak akhir tu la ilaha illallah. Jadi yutiral iqamah pada ketika qamat sasa berlaku. Imam Malik pegang lagu tu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dia pegang yutiral iqamah tu bukan takbir tu. Takbir tu dua. Kalau dalam bapak, kalau dalam qamat dua. Lepas pada tu hak lain-lain tu sasa. Itu pun qad qamatis salah tu dua. Imam Malik kata tak, semua sah. Imam Abu Hanifah pula kata tak, dua-dua pula. Dia pegang dengan hadis Abu Mahdhurah. Ni nanti akan datang. Tadi kita terjemah dah. Iqamah tu dua-dua. Yang disupport dengan bel juga lah. Cuma tak ada tarjihnya. Tak ada tarjih. Sebab tak ada tarjih tu jadi 17 perkataan. Bel 19 perkataan. Sebab ada tarjih dalam hadis Abi Mahdhurah. Yakni Imam Abu Hanifah terima qamat ni Abu Mahdhurah. Tetapi bel yang tak terima Abu Mahdhurah. Dia terima Abdullah bin Zaid. Begitu. Dia terima Abdullah bin Zaid. Hak qamat dia terima hak ni Abi Mahdhurah. Yang ni mula-mula tu sebab bel tak lebih 4 kali. Qamat ni. Patut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua kali. Yang ni mengikut hadis Abi Mahdhurah. Gitulah kesimpulan. Maknanya dia dua ni lah. Cuma orang kata, orang yang terima dia menterjemahkan hadis Abdullah bin Zaid, satu sebab dia ni dulu. Yang kedua, dia ajar Bilal. Lepas tu Bilal duk balas guna hak tu. Pakai kesuk. Hak ni hak lebih kuat. Dia kata, sebab tu dia pegang tu. Bagi orang yang terima hadis Abi Mahdhurah kata ada tarjih, ada gapo tu. Dia kata sebab Abi Mahdhurah ni Nabi SAW ajar kepada dia tu selepas daripada pembukaan Mekah. Selepas daripada pembukaan Mekah ni ke dia lah. Boleh jadi hak dulu hak Abdullah bin Zaid tu sudah mansuh lagu tu, cara lagu tu. Ada kemungkinan tu. Sebab dia ajar kemudian lagu ni. Hak kemudian ni lebih kuat lagi kata dia. Dan Nabi SAW ajar dia ni, lantik dia sebagai muazzin Mekah. Dia duduk baik lagu ni. Sebab itulah orang menterjemahkan hadis Abi Mahdhurah. Tak apalah. Balik kita tengok kepada cerita ni. Dalam hadis kaifal azan ini, dalam hadis kaifal azan ini, hak mula-mula sekali tu, dia kata, Abdullah bin Zaid kata Rasulullah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh amara, suruh orang pukul napus itu,
suruh orang buat nakus untuk dipukul, untuk nak panggil orang pergi sembahyang. Mana Nabi SAW suruh. Dalam riwayat tadi, mula-mula tadi, bab sebelum pada ni, dia kata orang bagi cadangan nak pukul nakus, Nabi SAW tak kena. Ni apa dia suruh pula? Dan dia tak kena, apa dia suruh? Situ benda. Dengan sebab itu setengah ulama mengatakan bukan amara ni sini. Sebab tu tadi kita baca salah satunya umira Rasulullah SAW. Rasulullah disuruh buat nakus untuk dipukul dengan maksud nak panggil orang. Disuruh tu mana suruh, kita kata kecek dalam bahasa kita lah, suruh bukan makna perintah daripada orang lebih tinggi, makna minta lah. Mana sahabat-sahabat minta dengan Nabi SAW supaya buat nakus, suruh orang buat nakus lah, untuk nak pukul, nak panggil orang ni. Hak tu lebih sesuai, baru tidak bercanggah dengan hak tadi, baru tidak bercanggah dengan riwayat-riwayat lain. Tapi kalau kita baca amara, tak pernah sabar Nabi SAW nak suruh. Hak orang cadar tu pun dia tak kenal, takkan dia nak suruh pula. Hak orang cadar tu dia kata tu cara orang Kristian, macam mana dia nak suruh pula? Apatah lagi kalau kita nak kata lagu ni pun tak kena juga. Dia suruh dulu, pada tu dia tak kenal, tak pernah sabar juga. Tak pernah sabar juga. Dengan Nabi SAW nak suruh dulu, lepas tu dia tak kenal pula, tak sesuai dengan dia. Hak lebih sesuainya kita kata lamma umira Rasulullah SAW. Gitu. Mana dengan baca umira bukan amara. Maknanya bila Nabi SAW disuruh, yang ni diminta oleh orang supaya buat gitu, lepas tu nya dia rekah cerita lah. Tak ada cerita Nabi SAW tak kenal tu, tak ada, tak sebut tu. Baiklah. Baiklah. Ada beberapa perkara tapi tak perlu disebutlah. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa lafaz ba tu mengikut jumhur ulamanya, lafaz ba itu serupa tadilah. Sini ni kalau mana ada kitab lah, muka surat 14 tu boleh tengok, muka surat 14. Hadis-hadis ini menunjukkan, kata dia apa ni, bagi yang ketujuh tu kalau kita tengok, menunjukkan bahawa iqamat itu sekali-sekali, kecuali qad qamatis salah. Ini juga disokong oleh riwayat yang diambil daripada Ibnu Umar. Dia katakan al-adhan ala ahdi Rasulillah mathna wal iqamah marrah. Ghaira annahu kana idza qala qad qamatis salah qalaha marratain. Dia kata dua kali. Daripada Anas pun begitu juga. Seperti adilah juga. Syaukani kata ulama-ulama berselisih pendapat tentang perkara ni. Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama mengatakan lafaz iqamah sebelah kalimah. Semuanya mufrad, setunggal, kecuali takbir di awalnya.
Dan lafaz qad qamatis salah kerana waktu dua-dua kata. Kemudian Khattabi kata mazhab jumhur ulama dan orang pakai di dua tanah haram, Hijaz, Syam, Yaman, Mesir, Morocco dan lain-lain negeri sampai hujung negeri mana, iaitu iqamah ni furadah, mana sasa. Wa qala aidan, dia kata juga mazhab sekalian ulama iaitu diulangi qad qamatis salah. Itu semua terima kecuali Malik, seperti anda sebut tadilah, kerana yang masyhur daripada dia iaitu tidak diulangi. Imam Syafi'i sendiri pun dalam qaul qadim dia berpendapat begitu juga. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, Thawri, Ibn Mubarak dan Ahli Kufah mengatakan lafaz iqamat itu serupa azan juga. Itu yang anda sebut tadi ada sini, boleh tengok. Dengan tambahan qad qamatis salah 2 kali. Mereka pegang dengan hadis Abdullah bin Zaid dalam Tirmizi dan Abu Daud dengan lafaz kana adzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaf'an fil adzan wal iqamah, mana dua-dua dalam azan dan iqamah. Lepas tu perbahasan banyaklah, orang ni kata gini, orang ni kata gini, masing-masing tarjih lah, masing-masing tarjih. Ikut mana-mana pun sekurang-kurangnya pegangan masing-masing itu dia bertaraf hasan. Sekurang-kurangnya boleh pakai belakang, nak pakai pada mana pun boleh. Tetapi dari segi hak mana lebih sahih, dari segi apa nama ni sanad hadis ni, hak mana lebih sahih dan hak mana lebih banyak, iaitu hak sebut sesa kalau qamat, hak tu hak lebih sahih dan lebih banyak sanad dia. Cuba tengok muka surat 16. Kalau muka surat 16 baris yang ke-5, baris yang ke-5, ahadith ifradil iqamah. Ada apa? Walaupun lebih sahih kata dia, dan lebih banyak turuk dia tu, dan ada dalam sahihain Bukhari dan Muslim, tetapi hadis hak sebut dua ada tambahan maknanya. Makna tambahan itu ziyadah, mengikut kaedahnya ziyadatul thiqah maqbulah. Tetapi hak sebut sasa tu ada dalam Bukhari Muslim kan. Waktu lebih sahih, lebih banyak turuk. Lepas tu kalau kita nak kata hak sasa ni qamat sasa, begitu juga itulah yang utamanya qamat. Kalau ban tu maknanya 4 kali lah sebut takbir tu. Imam Malik tak pakai lagu tu. Di sini dia kata kalau kita nak kata hak nasikh ni, hak Abu Mahdzurah tu nasikh, tak boleh. Sebab apa? Kerana dari segi sanad tidak lebih kuat daripada hak hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Tidak lebih kuat. Tetapi tidak syarat kena lebih kuat. Untuk nak jadi nasikh ni tidak syarat kata dia kena lebih kuat daripada hak nak dimansuhkan itu. Asalkan dia sahih cukup ya. Tidak syarat. Sebab itu ada yang mengatakan hak mahdzurah ni, Abi Mahdzurah ni ia memansuhkan. Tetapi orang ni ahli ini bantah pula, dia kata apa ya pegang sangat dengan hadis Abu Mahdzurah tu. Hak dua-dua. Sedangkan azan dia tak saya terima pula tarjih tu, tak saya terima. Mereka jawab adalah riwayat yang lain, bukan riwayat Abi Mahdzurah yang menyebutkan dua-dua, di antaranya yang kita baca tadi mathna. Tak apalah. Jadi tujuan Imam Abu Daud sebut ujung hadis yang pertama ni, Ma'mar dan Yunus beriwayatkan dari Zuhri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu je Imam Malik terima ni dalam azan dia. Kalau dalam apa ni qamat soal Allahu Akbar saja. Begitu. Makna lebih cepat lagi. Lepas tu baru dah mari hadis Abi Mahdzurah.
Jadi hadis Abi Mahdhurah ni panjang pula ni. Nak bahas anak dia lagi dari segi cerita dia ni, sejauh mana kekuatan dia ni. Kita nampak kena putih sekali lah. Wallahu a'lam.